Halo kawan-kawan sekalian, ini merupakan presentasi kedua berkenaan dengan kebudayaan Megalithicum di Lore Lindu. Ia mungkin ada kaitan dengan Plain of Jars di Laos. Balang gergasi misteri itu boleh ditemui di Taman Negara Lore Lindu yang seluas 2,200 km persegi. Di taman ini terdapat sebuah lembah bernama Lembah Bada. Di selatan Taman Negara Lore Lindu, Lembah Bada menawarkan ratusan balang batu gergasi seperti yang terdapat di Laos. Tiada siapa yang tahu berapa umur balang raksasa batu megalitik ini. Anggaran berkisar antara 1,000 hingga 5,000 tahun. Kalamba ini begitu misteri sekali sehingga penduduk tempatan tidak mendakwa ia mempunyai kaitan dengan mereka. Batu Kalamba ini bukan dari lokasi tempatan di Lembah Bada. Ia dibawa masuk dari tempat yang begitu jauh. Kejadian ini tak masuk akal. Orang tempatan memanggilnya Kalambas yang bermaksud tak mandi untuk raja. Saya tidak tahu bagaimana seorang raja mau mandi dalam tub di tengah-tengah hutan. Selain itu, saya tidak fikir seorang raja memerlukan 400 tahap yang berselerak di seluruh lembah yang tidak pernah diketahuinya. Tempayan gergasi dengan penutup membuktikan bahawa ia tidak dibuat untuk raja untuk mandi. Penutupnya terlalu berat untuk digerakkan oleh 10 orang yang kuat. Balang batu ini boleh mencapai ketinggian sehingga 3 meter. Tidak ada budaya, agama atau tradisi yang boleh menghubungkan produk misteri zaman prasejarah ini. Semua balang gergasi ini sama sekali tidak mempunyai sebarang reka bentuk atau ukiran yang masuk akal. Tamadun apakah yang memerlukan balang granit raksasa ribuan tahun dahulu? Di tapak padang Tumpuara terdapat sebuah tempayan yang tidak cukup dalam untuk dijadikan tempayan. Jika ini adalah balang yang belum siap, di manakah tanda pahatnya? Ini jelas balang ini dibuat dengan sejenis teknologi pelembut batu. Tempayan dan ukiran gergasi yang bukan seni atau budaya tempatan telah membingungkan orang barat sejak tahun 1908 apabila orang Eropah mengetahui kewujudannya. Tiada siapa yang tahu apa-apa tentang balang megalitik ini. Orang Sulawesi tidak mengukir ini dengan alat batu, tembaga atau gangsa. Mereka berkemungkinan besar orang zaman batu ketika balang ini dibuat. Ini adalah petunjuk dan bukti. Balang di luar kelihatan seperti teknologi cair dan gulung seperti yang ditunjukkan dengan garisan mendatar pada balang. Saya fikir ia adalah tamadun maju yang membentuk balang ini seolah-olah granit adalah tanah liat. Plain of Jars yang terkenal di Laos dan Kalambas di Indonesia pastinya berasal dari tamadun yang sama. Balang-balang ini amat besar sekali. Manusia biasa tidak mungkin boleh memutarkannya untuk mendapatkan gurisan di bahagian luar. Siapa yang buat penutup balang granit di mana 10 orang pun tidak boleh angkat? Tetapi saya tahu mereka dibentuk dengan memutarkannya seperti membuat tembikar tanah seperti yang dibuktikan oleh 5 balang megalitik ini. Reka bentuk tudung zoomorphic jelas menunjukkan bahawa pembuat balang ini di Indonesia dan Laos adalah sama. Reka bentuk haiwan pada penutup tidak mencerminkan mana-mana haiwan di Sulawesi walaupun ia adalah hutan tropika dengan berjuta-juta spesies berkeliaran. Lembah Bada juga terkenal dengan arca monolitnya. Monolit ini bernama Palindo yang bermaksud penghibur. Adalah 4.5 meter tinggi. Anda boleh lihat Palindo dari Google Earth kerana sekarang kawasan ini lebih mudah dilawati oleh pelancong. Terdapat kira-kira 400 balang tetapi hanya kira-kira 30 monolit dengan wajah dan mirip manusia. Anda boleh melihat Loga, Langke Bulawa, Tadawa Lako, Tokala Laea dan Oba. Kira-kira 15,000 tahun hingga 20,000 tahun dahulu,
Indonesia dan Laos pernah menjadi sebidang tanah yang bernama Tanah Sunda. Tahukah anda terdapat satu balang gergasi di Nanighat di India yang kira-kira latitudenya yang sama dengan Plain of Jars di Laos, dan hari ini ia masih boleh dilawati dengan kereta jika anda mampu memandu sejauh 12,000 km. Sekian saja untuk hari ini. Harap anda menikmati presentasi balang gergasi di Lembah Badak. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.